dan salam sejahtera. Saya Nik Nur Hafizah binti Latefi dengan memegang nombor matrik GB 230103 dan merupakan seorang pelajar sarjana pendidikan teknik dan vocational di UTHM. Pada hari ini, saya ingin membincangkan tentang keciciran murid sekolah di Malaysia. Menurut Sains Sosial dan Kemanusiaan, hasrat kerajaan untuk merapatkan jurang pendidikan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah melalui Kementerian Pendidikan Malaysia dengan menyediakan pendidikan kepada semua warga negara tanpa mengira latar belakang. Namun begitu, masalah dalam pendidikan khususnya keciciran pelajar kerap berlaku dan semakin membimbangkan di semua peringkat pengajian. Sehubungan dengan itu, konsep ini bertujuan memperincikan beberapa faktor yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang berlakunya keciciran dalam pendidikan. Faktor pertama adalah disebabkan oleh sosioekonomi keluarga. Faktor utama berlakunya keciciran adalah sosioekonomi keluarga. Pengaruh latar belakang sosioekonomi keluarga terdiri daripada pendapatan keluarga, pekerjaan ibu bapa, tahap pendidikan ibu bapa dan sokongan keluarga. Pendapatan keluarga yang rendah memberikan kesan terhadap perkembangan pembangunan pendidikan di negara ini. Hal ini mengakibatkan rendahnya pangkat motivasi untuk terus belajar. Hal ini dibuktikan dengan sebuah kajian yang dilakukan di bawah program Perumahan Rakyat iaitu PPR di Kuala Putrajaya, di mana hingga 86% dari populasi daerah tersebut termasuk dalam kelompok B40 dengan pendapatan rata-rata 3,000 dan ke bawah. Faktor kedua adalah faktor diri sendiri. Ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna. Sikap, minat dan motivasi pelajar memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keciciran di sekolah. Oleh itu, langkah-langkah mengatasi berlakunya keciciran tersebut diperincikan berdasarkan pemerhatian sebelum ini. Justeru, pelbagai kaedah yang telah diambil oleh semua pihak terutamanya guru, sekolah, kementerian maupun kerajaan dalam membendung penularan masalah ini. Antaranya adalah tingkatkan kesedaran ibu bapa, motivasi dan minat pelajar serta mempelbagaikan gaya pengajaran untuk menarik minat pelajar supaya tidak tercicir dalam pembelajaran. Sebagai contoh, orang asli dikatakan mempunyai personaliti yang unik berbanding dengan anak-anak yang mempunyai usia sama yang menetap di bandar. Hal ini menyatakan bahawa murid orang asli ini seorang yang pemalu, agak sensitif, sukar menerima kedatangan orang luar dan bersikap pasif di dalam kelas. Sifat pemalu murid-murid melambatkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana interaksi dan komunikasi yang lemah, dan sifat yang sensitif itu menyukarkan murid orang asli memajukan diri sendiri dari pendidikan. Lantaran itu, proses pembelajaran menjadi perlahan di mana guru tidak dapat mengenal pasti tahap pemahaman terhadap pembelajaran yang disampaikan. Faktor ketiga adalah faktor luaran. Keciciran juga boleh berlaku akibat faktor luaran seperti budaya dan persekitaran, gaya pengajaran guru serta pengaruh rakan sebaya. Budaya dan persekitaran merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar. Contohnya, orang asli masih berpegang dengan tradisi nenek moyang mereka walaupun pelbagai bantuan dan insentif daripada kerajaan dalam mempertabatkan pendidikan masyarakat orang asli. Kini, kehidupan orang asli masih berhubung rapat dengan alam semula jadi. Alam semula jadi dan hutan sebagai sumber utama masyarakat orang asli mencari rezeki. Akibatnya, mereka masih berpuas hati dengan keadaan lama mereka dan sukar menerima perubahan dalam kehidupan mereka, terutama dalam bidang pendidikan. Persekitaran nenek moyang mereka secara tidak langsung mempengaruhi hala tuju kemajuan masyarakat orang asli. Pengaruh budaya dan persekitaran yang kuat dalam diri pelajar menyebabkan pelajar tidak berminat untuk mendapatkan pendidikan dan seterusnya berlakunya peningkatan dalam keciciran. Antara langkah-langkah untuk mengatasi masalah keciciran pendidikan bagi sekolah menengah adalah, satu antaranya adalah tingkatkan kesedaran ibu bapa. Dalam mengatasi masalah keciciran yang disebabkan oleh sosioekonomi keluarga, pihak kerajaan dan sekolah perlu memainkan peranan utama. Kerajaan dan sekolah perlu memberikan pendedahan kepada ibu bapa tentang keperluan pendidikan untuk anak-anak. Ibu bapa seharusnya memberi dorongan dan galakan kepada anak-anak mereka untuk sentiasa menghadiri sekolah.
Misalnya, Jabatan Pendidikan Negara Selangor JPNS, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Negeri Selangor dan sekolah mengambil inisiatif menghubungi ibu bapa atau penjaga bagi mengesahkan keadaan persekolahan anak-anak serta menyediakan perkhidmatan kaunseling seperti kelas pemulihan dan menganjurkan aktiviti ziarah sekolah dari semasa ke semasa bagi mengurangkan masalah keciciran sekolah. Di samping itu juga, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mengatakan pihak sekolah telah menyediakan pelbagai bantuan seperti buku teks percuma, rancangan makanan tambahan iaitu RMT, program susu pelajar dan menyediakan perkhidmatan kaunselor dan guru pemulihan bagi meningkatkan minat pelajar untuk menyambung pelajaran. Langkah-langkah yang kedua adalah tingkatkan motivasi dan minat pelajar. Dalam mengatasi masalah keciciran pendidikan akibat daripada faktor pelajar itu sendiri, peranan ibu bapa, guru dan sekolah amat penting. Ibu bapa berperanan untuk memupuk personaliti anak-anak daripada sejak kecil lagi. Menurut kajian White and Kelly, ibu bapa haruslah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Ini kerana anak-anak mendapatkan pendidikan awal bermula daripada rumah. Oleh itu, ibu bapa perlu menerapkan dalam diri anak-anak akan kepentingan dan minat untuk mendapatkan pendidikan sempurna supaya tidak tercicir. Selain itu, sekolah juga turut berperanan untuk mengadakan kempen-kempen motivasi yang mana akan memberi kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya pendidikan. Motivasi juga muncul dari dorongan ataupun kecenderungan individu untuk menggerakkan individu bertindak untuk mencapai sesuatu, bahkan untuk jangka waktu yang lama. Oleh itu, pelajar yang memiliki kecenderungan dan minat yang berbeza perlu dibantu supaya mereka akan tertarik untuk belajar. Kementerian Pelajaran Malaysia KPM juga telah melaksanakan kolaborasi dengan pelbagai pihak untuk melancarkan program-program pendidikan demi mengurangkan masalah keciciran. Antaranya ialah program perantisan industri menengah PIMA, di mana ia adalah program aliran kemahiran di sekolah menengah yang dilaksanakan secara kolaboratif antara Kementerian Pendidikan. Secara kesimpulannya, sistem pendidikan negara kita mengalami perubahan kepada pendekatan yang lebih bertepatan dengan keperluan setempat. Perubahan ini memberi kesan langsung terhadap perkembangan pendidikan yang selaras dengan era globalisasi melibatkan semua peringkat sekolah seperti sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institusi tinggi. Apa yang pasti, jurang pendidikan yang diwujudkan oleh keciciran dalam pendidikan masih wujud dan akan mengecil apabila keperluan asas berterusan, dan Kementerian Pendidikan perlu meneliti secara terperinci akan sistem pendidikan sekarang supaya usaha melonjakkan sektor pendidikan ke peringkat lebih tinggi dapat dilaksanakan. Kemajuan sesebuah negara amat bergantung kepada generasi muda yang seimbang dari segi intelek, fizikal, mental dan emosi dalam pelbagai segi, terutama segi teknologi dan ekonomi. Memperkasakan sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM memberi bantuan pendidikan di sekolah untuk memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan kebolehan yang sama untuk cemerlang dalam kurikulum dan aktiviti kurikulum dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kejayaan dalam merapatkan jurang pendidikan boleh dicapai melalui usaha berterusan dan komitmen daripada semua pihak, terutama eksekutif sektor pendidikan, ibu bapa, NGO, kumpulan masyarakat dan juga pelabur. Justeru, semua pelaksana perlu memberi perhatian dan pelaburan yang tinggi bukan sahaja dalam proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga terhadap kebajikan dan keperluan sosial pelajar khususnya di luar bandar. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.